perhatian kepada semua. Kerajaan hari ini telah melaksanakan konsep warga Malaysia. Oh iya. Mana tadi main-main mau je keluar. Ya, saya keluar. Akan siapa peperangan dan harap agama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada penduduk di daerah Bandar Baru dan kawasan sekitarnya. Tidak laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya anda menemui atau ternampak mana-mana individu yang mencurigakan, khususnya warga negara asing di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dibimbangi mereka sebahagian daripada yang masih lolos dan sedang cuba dikesan oleh pihak berkuasa. Lapor dan awas, jangan lindungi mereka. Sila hubungi talian 04 407 6603 bilik gerakan IPD Bandar Baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Perhatian kepada penduduk di daerah Bandar Baru dan kawasan sekitarnya, sila laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya anda menemui atau ternampak mana-mana individu yang mencurigakan, khususnya warga negara asing di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dibimbangi mereka adalah sebahagian yang masih lolos dan sedang cuba dikesan oleh pihak berkuasa. Laporkan dan awasi, jangan lindungi mereka. Hubungi 04 407 6603 bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Baru. Mesej ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perhatian kepada penduduk di daerah Bandar Baru dan kawasan sekitarnya. Sila laporkan kepada pihak berkuasa kiranya anda menemui atau ternampak mana-mana individu yang mencurigakan, khususnya warga negara asing di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dibimbangi mereka sebahagian yang masih lolos dan sedang cuba dikesan oleh pihak berkuasa. Laporkan dan awas, jangan lindungi mereka. Hubungi 04 407 6603 bilik gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Baru. Sekian, terima kasih. Mesej ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Puan Hebahan berkenaan dengan pakej peranti siswa 2022 keluarga Malaysia. Pakej peranti siswa 2022 merupakan satu inisiatif yang diumumkan dalam bajet 2022 untuk membantu pelajar-pelajar IPT yang kurang berkemampuan mendapatkan satu peranti tablet secara percuma bagi tujuan pembelajaran. Inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini di bawah Belanjawan 2022 diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama daripada Kementerian Keuangan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Inisiatif ini membuktikan keprihatinan kerajaan yang cakna dengan keperluan pembelajaran terutamanya bagi golongan B40 bagi membentuk komuniti digital keluarga Malaysia serta merapatkan jurang digital antara semua kelompok keluarga Malaysia. Warga negara Malaysia, pelajar Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan institusi pendidikan tinggi swasta daripada keluarga B40 sedang mengikuti pengajian di peringkat diploma, diploma lanjutan atau ijazah sarjana muda, bukan pelajar tahun akhir pada tahun 2022. Ini adalah antara syarat-syarat ataupun warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk memohon pakej peranti siswa 2022. Program e-Pemula merupakan salah satu inisiatif yang telah diumumkan di bawah bajet 2022 dan ianya bertujuan untuk meringankan beban keuangan belia, menggalakkan pembelajaran secara tanpa tunai oleh perniagaan fizikal. Program ini dijangka memanfaatkan sekitar 2 juta rakyat Malaysia dengan jumlah peruntukan RM300 juta. Setiap pemohon yang layak boleh menuntut RM150 dalam bentuk kredit e-tunai. Tempoh tuntutan kredit tersebut adalah dari 11 April 2022 sehingga 1 Jun 2022 dan kredit tersebut boleh dibelanjakan sehingga 10 Jun 2022.
Siapakah yang layak untuk mendapat e-Formula? Program ini terbuka kepada warga negara Malaysia mengikut kelayakan berikut: mencapai umur 18 ke 20 tahun pada tahun 2022, iaitu yang lahir pada tahun 2002 hingga 2004, atau pelajar sepenuh masa di peringkat diploma atau SKM 4 dan ke atas di Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di Malaysia yang berdaftar dengan kementerian terlibat. Data beliau akan disemak silang dengan ITC tempatan yang berdaftar dan pengkalan data kerajaan yang berkenaan. Bagaimana cara untuk memohon untuk e-Formula? Permohonan boleh dibuat dengan langkah-langkah berikut: muat turun aplikasi e-Tunai terlibat dari Apple Store, Google Play Store atau Huawei App Gallery. Penyedia perkhidmatan e-Tunai yang terlibat adalah BigPay, GrabPay, ShopeePay dan Touch & Go e-Wallet. Sekian, terima kasih. Tahu ternampak mana-mana individu yang mencurigakan, khususnya warga negara asing di sekitar kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Dibimbingi mereka sebahagian yang masih lolos dan sedang cuba dikesan oleh pihak berkuasa. Laporkan dan awasi. Jangan lindungi mereka. Hubungi Boleh? Okey. 04-407-6603 Bilik Gerakan Ibu Pejabat Polis Daerah Bandar Baru. Sekian, terima kasih. Mesej ini disampaikan oleh Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Perempuan ini adalah bahan berkenaan dengan peralihan pandemik kepada endemik dan juga rentas negeri. Bermula 1 April 2022, negara kita kini beralih ke fasa peralihan pandemik kepada endemik. Fasa peralihan ke endemik merupakan exit strategi untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal. Antara SOP dikuatkuasakan dalam fasa peralihan endemik ini ialah pemakaian pelitup muka di tempat awam masih diwajibkan. Pemilik premis wajib memastikan sistem pengudaraan yang baik di dalam premis, sentiasa menjaga kebersihan tangan dan kerap menggunakan hand sanitizer. Ujian pengetahuan COVID-19 mengikut cara yang betul. Had waktu bagi premis perniagaan dimasukkan. Pelaksanaan waktu operasi premis mengikut waktu operasi premis. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan. Hanya dikecualikan untuk kawasan terbuka, tidak sesak dan tiada penuntunan. Aktiviti keagamaan di masjid, surau dan rumah ibadat selain dari agama Islam boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Namun ianya tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa agama negeri dan Kementerian Perpaduan Negara. Keperluan vaksinasi had kapasiti pekerja yang bergantung kepada liputan vaksinasi telah dimansuhkan. Rentas negeri dibenarkan tanpa mengira status vaksinasi. Kecerapan dan cara melakukan pembersihan premis diseragamkan di setiap kementerian dan jabatan. Individu yang disaksi atau disahkan positif COVID-19 wajib mematuhi setiap garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Terus komited budayakan norma baharu bersama-sama bisa menjaga kawalan diri. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Pejabat Penerangan Daerah Bandar Baru. Yang dominan di Malaysia, berikutan kadar kebolehjangkitan varian Omicron yang tinggi dan cepat, Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati orang ramai agar terus patuh kepada SOP dan amalan norma baru. Laksanakan ujian pengesanan COVID-19 apabila perlu dan bersesuaian seperti selepas berhimpun dalam khalayak ramai atau selepas mengalami sebarang gejala COVID-19.